The birds are flying, clouds are moving by. My heart is light. The moon will be my witness tonight. In my dreams I see myself fly. Terbang, terbang tinggi walau tanah di kaki. Kan ku cari langit. Terbang, terbang tinggi awan biru menanti bersama pelangi. Always thought that I could be your... Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar para penonton sekalian? Diharap semua dalam keadaan baik-baik sahaja. Terima kasih kerana masih bersama-sama kami dalam rancangan Bual Bicara yang tidak asing lagi, iaitu rancangan Bicara Minda dibawakan khas siaran langsung di Facebook Agensi Kelayakan Malaysia MQA bersama saya, Balkis Afika Azman, moderator anda pada pagi ini. Sidang penonton sekalian, pada hari ini kita bawakan suatu topik yang amat istimewa yang saya kira amat menarik dan penting kepada para penonton, iaitu CQA, memperkukuh kualiti dalaman PPT. Baik, untuk pengetahuan semua, di awal tadi, di rancangan tadi kita ada saksikan satu video sorotan Majlis Pengendalian CQA bagi sesi 2022 hingga 2023. Baik, sebelum kita perkenalkan tetamu jemputan, molek kiranya saya sampaikan serangkap pantun. Tak kenal maka tak sayang, tak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Tak digayuh perahu manakan sampai ke seberang. Tak diperkenalkan tetamu sudah tentu jiwa tertanya-tanya. Baik, kita perkenalkan panel yang tidak kurang hebatnya dan tidak asing dalam kalangan warga MQA. Baik, di sebelah saya, Ketua Penolong Pengarah Kanan Pusat Latihan Jaminan Kualiti Malaysia MQATC, Puan Aklimah binti Kamardin. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Balkis. Apa khabar Puan? Sihat? Alhamdulillah, sihat-sihat saja, Balkis. Okey, sekarang kita tengok dalam musim cuti sekolah ya Puan, ramai berpeluang ambil peluang pergi bercuti, balik kampung dan sebagainya. Bagaimana pula dengan Puan? Ada pergi bercuti Puan? Itulah hasratnya memang ingin bercuti, tapi malangnya masih belum berkesempatan lagi lah kerana terikat dengan urusan kerja di pejabat. Kita dapat lihat ya, Puan Aklimah seorang yang committed terhadap kerjaya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih di atas kesudian bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Baik, sebelum kita membahas dan mengupas topik yang lebih mendalam, mungkin Puan ada sepatah dua kata yang disampaikan kepada para penonton? Okey, terima kasih Balkis. Okey, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa bersiaran bersama kita pada pagi ini. Terima kasih saya juga ucapkan kepada penganjur iaitu MQA International kerana sudi menjemput saya untuk mengupas tajuk CQA memperkukuh kualiti dalaman PPT. Okey, baik, terima kasih. Sebelum kita baiklah kiranya penonton sudah berkobar-kobar dan tidak sabar menanti informasi-informasi yang akan disampaikan oleh panel sebentar nanti. Baik, kita tanpa membuang basa, kita teruskan dengan soalan pertama kita ya Puan.
Baik, sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan CQA, Program Latihan Jaminan Kualiti? Mungkin dari segi latar belakangnya, dari segi objektifnya ataupun sasaran peserta. Silakan Puan. Okey, terima kasih Balkis. Okey, CQA bagi sesiapa yang belum pernah dengar apa itu CQA. CQA adalah Certified Officer in Quality Assurance of Higher Education. Itu dia punya nama penuh lah. Yang mana ia merupakan program latihan jaminan kualiti berstruktur dan komprehensif yang MQA tawarkan bermula Februari 2020. Okey, dengan aspirasi kita untuk melayakkan kaki tangan PPT ditauliahkan sebagai QA Certified Officer in Higher Education. Ia adalah selaras dengan hasrat MQA untuk membantu PPT menambah baik dan mengukuhkan pelaksanaan jaminan kualiti dalaman di PPT masing-masing. Okey, ia juga adalah selaras dengan ketetapan yang telah digariskan dalam standard Kod Amalan Akreditasi Program (KOPA) Area 7 yang menggariskan peri pentingnya wujudnya sistem jaminan kualiti dalaman yang kukuh di PPT. Untuk sasaran peserta, program ini dibuka kepada pegawai jaminan kualiti PPT dan ia juga dibuka kepada kaki tangan akademik, pemberi pendidikan tinggi PPT yang terlibat dalam proses jaminan kualiti di PPT lah. Yang seperti kita maklum, jaminan kualiti bukan terletak kepada pegawai jaminan kualiti atau unit jaminan kualiti di PPT sahaja dan seharusnya ia difahami oleh segenap lapisan kaki tangan PPT. Bagi program latihan ini, Sekretariat iaitu yang menganjurkan program ini adalah Unit Pembangunan Jaminan Kualiti di bawah MKTC MQA. So itulah seberingkas berkenaan dengan maklumat berkaitan CQA lah. Baiklah, penerangan yang cukup jelas. Ini maksudkan CQA. CQA merupakan program latihan jaminan kualiti khas kepada pegawai jaminan kualiti di PPT, termasuklah kaki tangan akademik. Baik Puan, kita ke soalan seterusnya. Boleh Puan terangkan atau kongsikan tentang perjalanan pembangunan dan pelaksanaan program CQA mungkin daripada tahun sebelum-sebelum hingga ke hari ini. Silakan Puan. Okey. Untuk bercerita tentang pembangunan dan pelaksanaan program CQA, kalau kita imbas kembali latar belakang program ni bermula pada tahun 2019. Kalau kita kira dah 5 tahun lah penawaran, pembangunan dan penawaran program. Bermula pada 2019, seperti boleh kita lihat di paparan, pembangunan modul kita jalankan pada Januari hingga Ogos 2019 yang mana modul diluluskan oleh pengurusan MQA pada Oktober 2019. Dan kita teruskan untuk menawarkan Tier 1 pada kali pertama pada Februari 2020. So itu penawaran kali pertama yang kita dapat sempat buat secara bersemuka lah sebab sebelum pandemik kita telah jalankan secara bersemuka. Dan peristiwa penting pada tahun 2020 yang kita jalankan adalah untuk mendapatkan persijilan ISO Learning Service Provider di bawah SIRIM lah, untuk kita pastikan pengendalian program kita diaudit oleh SIRIM dan merupakan pengendalian yang berkualiti. Pada tahun 2020, kohort pertama dan kedua lah kita ambil. Diteruskan pada tahun 2021 bagi kohort ketiga dan keempat. Ini saya refer kepada Tier 1 lah ya. Okey. Kemudian pada tahun 2022 kita ada kohort kelima dan keenam, yang mana pada tahun 2022 kita juga turut mengadakan semakan bagi modul Tier 1. Di samping kita mengadakan julung kalinya lah kita mengadakan majlis graduasi bagi kohort pertama yang kita adakan pada 20 Oktober 2022 melibatkan 19 graduan. So graduan sulung bagi program CQA adalah seramai 19 orang yang bergraduat pada tahun 2022. Untuk 2023, ini juga adalah yang kita nak highlight perkembangan bagi pelaksanaan program CQA selaras dengan hasrat pengurusan MQA untuk membangunkan modul seumpama CQA ini untuk ditawarkan kepada Badan Jaminan Kualiti Luar Negara. So kita dah gerak kerja pembangunan modul. Dan pada tahun yang sama kita telah menganjurkan majlis graduasi kedua yang diadakan pada 4 November 2023 dengan bilangan graduan seramai 23 orang. Okay. Dan untuk 2023 itu memang tahun yang kita sibuk dengan pelaksanaan program, dan di samping itu kita juga mendapatkan persijilan semula SIRIM, Learning Service Provider daripada SIRIM, dan kita telah berjaya mendapatkan persijilan semula tersebut. Dalam masa yang sama, tahun 2023, Tier 1 kita telah ambil kohort ke-7 dan ke-8. Dalam tahun 2023 juga, berdasarkan keputusan Jawatankuasa Pembangunan Modul CQA,
kita telah merangka untuk mengadakan semakan modul Tier 2 dan Tier 3 pada tahun 2024 supaya modul untuk dapat dikemaskini dan diguna pakai pada tahun 2025. So itu sehingga 2023 lah. Dan bila tahun 2024 kita teruskan pelaksanaan CQA dengan meluaskan akses penyertaan, yang mana tahun ini merupakan ambilan bagi kohort ke-9 dengan kita luaskan akses penyertaan maksimum 60 orang peserta untuk setiap tier. Kalau sebelum ni kita had kepada 30, sekarang kita tambah kepada 60 peserta melibatkan 2 kumpulan untuk setiap tier. So secara ringkasnya inilah butiran berkenaan pembangunan dan pelaksanaan program CQA lah. Jadi inilah perjalanan pembangunan pelaksanaan program CQA kita dapat lihat ya, bermula 2019 waktu tu COVID tu kan. Dan sekarang 2024 kita berada di kohort yang ke-9. Baik Puan, kira-kira maksimum untuk peserta bagi sesetengah IPT tu adakah ditetapkan ataupun bebas? Disebabkan kita ingin semua PPT berpeluang untuk menyertai program CQA ini, kita hadkan kepada penyertaan kepada 10 peserta untuk setiap PPT. 10 peserta setiap PPT ya. Itu terbukalah kepada PPT swasta dan awam. Ya, dan juga PPT di bawah kementerian lain lah, macam KPM, so terbuka juga. Baik, seterusnya Puan, boleh Puan kongsikan secara ringkas statistik penyertaan dan bilangan PPT yang menyertai mungkin daripada tahun sebelum ini sehinggalah sekarang. Okey, Balkis. Kita boleh lihat kepada paparan graf yang seperti dipaparkan. Bermula pada tahun 2020 hingga 2023, kita telah terima seramai 235 peserta berdaftar yang melibatkan 80 PPT yang berbeza. Kalau kita boleh lihat, yang warna kuning itu Tier 1, hijau Tier 2 dan biru Tier 3, terdapat penambahan bilangan penyertaan lah. Yang mana untuk tahun 2022 seperti saya dah maklumkan sebelum ni, kita telah berjaya menghasilkan 19 graduan CQA, diikuti pada tahun 2023 dengan 23 graduan. Dan seperti saya maklumkan, bermula 2024 kita telah luaskan akses penyertaan, yang mana alhamdulillah untuk Tier 1 yang baru selesai minggu lepas, kita telah terima 60 peserta yang melibatkan 37 PPT. Okey, kita dapat lihat dia di sini Puan, di carta statistik ini pada tahun 2022 ada berlaku kenaikan yang tinggi pada Tier 1, namun berlaku sedikit pengurangan pada Tier 2 dan 3. Jadi apakah faktor ataupun penyumbang perbezaan ketara antara statistik tersebut? Ya, bila kita sebut penyertaan kepada Tier 2 dan Tier 3 ini, ia adalah melibatkan beberapa faktor lah yang menyumbang kepada penurunan bilangan. Salah satunya keputusan PPT untuk menghantar peserta secara berperingkat. Maknanya dia dah masuk Tier 1 beramai-ramai, bila Tier 2 dia hadkan penyertaan lah, di mana kadang tu terikat dengan peruntukan bajet dan sebagainya. Dan juga kita ada terima maklum balas daripada peserta yang mana peserta terikat dengan jadual kerja, so tak dapat nak menyertai Tier 2 dan Tier 3 lah. Dan seterusnya ada juga peserta yang gagal di Tier 1 contohnya, so dia perlu mengambil masa untuk resit sebelum dia boleh pergi kepada Tier 2. So dia ambil masa untuk menduduki semula, menyediakan tugasan, lulus resit, baru dia boleh menyertai Tier 2. Jadi di situlah dapat kelihatan ketara ya, perbezaan antara faktor dan penyumbangnya adalah mungkin dari segi bajet peruntukan PPT yang berbeza, mungkin jadual peserta, kekangan dan sebagainya, dan mana-mana yang gagal pada tier yang pertama kan, dia perlu resit. Baik, seterusnya Puan, boleh Puan terangkan struktur, kita nak tahulah kepada para penonton, dan peringkat-peringkat modul program, mungkin peringkat sebelum peserta bergraduate. Okey, terima kasih Balkis. Saya akan terangkan secara mengikut tier lah ya, sebab kita ada 3 tier dalam CQA. Untuk tier pertama, tier 1, Quality Assurance Landscape and Outcome Based Education, OBE, itu dia punya nama modul dia lah. Yang mana dia meliputi submodul Quality Assurance and Regulatory Instruments, kedua OBE, Philosophy, Formulation of Learning Outcomes and Constructive Alignment, dan juga C, Curriculum Design, Delivery and Program Review.
Secara keseluruhannya ringkasnya, Tier 1 ini akan menerangkan pemahaman tentang sistem jaminan kualiti pendidikan tinggi di Malaysia, khususnya berkenaan kerangka kelayakan Malaysia, MQF, dan juga dasar-dasar jaminan kualiti. Di samping itu, peserta juga akan diberi penerangan tentang konsep dan pelaksanaan Outcome-Based Education, OBE, melalui formulasi Learning Outcomes dan Constructive Alignment. Di samping penerangan tentang mereka bentuk kurikulum dan juga meliputi pengurusan dan semakan kurikulum. So ringkasnya, Tier 1 ini kita beri pendedahan awal bagaimana membentuk kurikulum berdasarkan OBE. Okey, itu Tier 1 yang mana penilaian dia di akhir program, peserta perlu menyediakan maklumat PPT dan perincian maklumat program berpandukan OBE untuk dinilai lah sebelum diberi status lulus atau gagal. Sekiranya lulus, peserta boleh menyertai Tier 2 di bawah modul Quality Assurance System at Institutional Level, yang mana juga terdapat 3 submodul: Quality Assurance Requirements, Strategic Quality Management dan juga Managing Institutional Audit. Di bawah Tier 2, kalau tadi Tier 1 mereka bentuk kurikulum, memahami dasar-dasar dan polisi jaminan kualiti. Bila Tier 2, kita dedahkan peserta kepada sistem jaminan kualiti di peringkat institusi, di mana peserta akan diberi penerangan mengenai COPA mengikut area. Kita ada 7 area dalam COPA dan juga COPIA, 9 area di dalam COPIA. Di samping itu, di bawah submodul Strategic Quality Management, peserta akan didedahkan mengenai mekanisme model-model pengurusan kualiti yang boleh diaplikasikan di PPT masing-masing lah. Manakala bagi submodul Managing Institutional Audit, PPT, peserta akan diterangkan mengenai proses audit, bagaimana berperanan sebagai sekretariat yang mengendalikan proses audit program dan juga audit institusi. So kita dedahkan peserta bagaimana dia berperanan sebagai sekretariat ketika audit penilaian audit jaminan kualiti lah. Untuk Tier 2 ni, penilaian dia melibatkan tugasan juga seperti Tier 1, cuma dia penyediaan dokumen program self-review report. So itulah penilaian di peringkat Tier 2. Kalau itu Tier 2, kalau lulus, peserta akan ke Tier 3, yang mana Tier 3 ini, kalau Tier 1 fokus kepada reka bentuk dan pembangunan program pengajian, Tier 2 kepada pengurusan jaminan kualiti di institusi, Tier 3 pula memberikan pendedahan berkaitan kerangka kelayakan serantau dan antarabangsa. So pemahaman ini penting bagi peserta memahami trend pendidikan tinggi global, selain memahami kerangka-kerangka kelayakan yang digunakan pakai di negara-negara lain lah. Selain itu, dalam Tier 3 juga kita dedahkan kepada peserta maklumat atau pengetahuan sebagai penilai auditor dalam penyediaan laporan, penilaian dan pengendalian penilaian program dan institusi, khususnya yang perlu diguna pakai oleh PPT ketika melaksanakan exercise audit dalaman, ataupun kalau PPT bersatu suar memang diperlukanlah untuk ada auditor dalaman yang semasa menjalankan proses akreditasi di PPT lah. Okey. Sekiranya peserta telah lulus ke 3 tier seperti yang kita dapat lihat di situ, peserta akan dianugerahkan sijil Certified Officer in Quality Assurance of Higher Education. Tier 3 ni dia berbeza sikit penilaian dia, yang mana kalau Tier 1 dan Tier 2 kita tugasan dalam bentuk penyediaan dokumen. Untuk Tier 3 kita penilaian berdasarkan kerja kumpulan dan juga temu duga di akhir latihan lah. So itu beza dia lah Tier 3. Baik, sungguh lengkap dia tadi penerangan. Saya rangkumkan di sini ada 3 tier, iaitu Tier 3, Tier 2 dan Tier 1. Tier 1 lebih kepada standard berpandukan OBE dan praktikal. Tier 2 berpandukan kepada penyediaan dokumen dan self-review. Dan tier ketiga kita ada temu duga dan kerja kumpulan. Macam universiti dululah, kita ada semester per semester. Semester 1, semester 2, semester 3. Sampailah akhir sekali semester kita ada praktikal kan Puan. Sampailah kita bergraduate. Sama juga konsep seperti ini. Dan daripada ketiga-tiga tier ini Puan, mungkin Puan boleh terangkan tentang butiran-butiran setiap tier tersebut. Okey. Kalau tadi kita dah pergi kepada perincian kandungan modul, sekarang saya akan terangkan berkenaan dengan ringkasan butiran program lah.
Okey, kalau kita boleh lihat di situ, untuk tier 1 dan tier 2, dia melibatkan 6 hari latihan dengan fee sebanyak RM3,600. Manakala bagi tier 3, kita ada 4 hari latihan, fee adalah sebanyak RM2,400. Dan kita nak maklumkan, semua latihan di bawah MQA TC adalah HRD claimable. Mana PPT swasta boleh mendapatkan grant daripada HRD untuk mengikuti latihan inilah. Okey, berkenaan dengan kaedah pengajaran dan penilaian, bagi program CQA, kita ada pelbagai kaedah pengajaran dan penilaian melibatkan penerangan, hands-on, perbincangan kumpulan dan juga pembentangan. Okey, itu dari segi kaedah pengajaran. Bagi dari aspek penilaian, okey, untuk penilaian setiap tier, peserta yang lulus layak mendaftar ke tier seterusnya lah, macam saya terangkan tadi lah. Jika lulus tier 1 boleh register untuk tier 2, dan jika lulus tier 2 boleh pergi ke tier 3. Okey. Di samping itu, kita juga ada elemen resit bagi peserta yang gagal setiap tier berpeluang untuk menduduki semula, menyediakan semula tugasan untuk dinilai sebelum boleh lulus dan pergi kepada tier seterusnya. Okey, berkenaan dengan pensijilan. Okey, untuk program CQA ini secara umumnya setiap peserta akan terima certificate of attendance. Itu setiap peserta lulus atau gagal dia akan terima certificate of attendance. Manakala kalau peserta yang lulus, dia akan terima satu lagi certificate of achievement. Dia akan terima dua lah di akhir program. Kalau yang lulus, dia akan terima certificate of attendance dan juga certificate of achievement. Untuk setiap tier lah, tier 1 sampai tier 3. Dan kita juga ada sijil Certified Officer in Quality Assurance of Higher Education, yang mana ini khusus kepada peserta yang lulus tier 3 yang kita sampaikan sijil ni semasa majlis graduasi. So, itu beza-beza sijil yang akan diterima oleh peserta mengikut tier lah. Okay. Okey, baik, kita dah dengar ya, Tuan Puan, kita dapat lihat tadi seperti yang dipaparkan butiran program. Kita ada harga, ada tier 1, tier 2, tier 3 yang diterangkanlah secara butiran. Baik, baik, seterusnya kita Puan, kalau boleh Puan kongsikan antara impak-impak positif program mungkin kepada peserta atau penganjur sendiri. Silakan Puan. Terima kasih Balkis. Untuk impak program kita dah hasilkan 2 graduan. Kalau kita boleh lihat di sini, impak program tu kepada peserta yang kita terima maklum balas dia alhamdulillah positif, dan kita ada juga terima komen-komen yang untuk kita tambah baik dari semasa ke semasa. Dari segi kepada peserta, untuk makluman Balkis dan juga penonton, kita telah lantik graduan-graduan yang kita telah kenal pasti sebagai panel penilai MQA, atau APP lah kalau kita selalu panggil APP. Bagi graduan tahun 2022, kita telah lantik seramai 5 graduan. Okey. Manakala bagi graduan tahun 2023, kita telah lantik ramai dalam bilangan 13 graduan sebagai APP MQA. Okey, itu dia punya manfaat kepada graduan lah. Kemudian kita juga telah melantik graduan yang kita kenal pasti berpotensi untuk menjadi tenaga pengajar bagi modul-modul latihan yang ditawarkan oleh MQA. Untuk tahun 2022, kita telah melantik seorang graduan. Manakala bagi tahun 2023, kita melantik 2 graduan sebagai tenaga pengajar bagi modul latihan MQA. Selain itu Balkis, kita juga dimaklumkan oleh peserta graduan bahawa terdapat inisiatif baik yang diambil oleh PPT, di mana terdapat graduan yang dilantik mengetuai unit jaminan kualiti di PPT. Itu kita rasa hasil positif lah bagi program ni, yang mana ada setengah graduan juga dilantik sebagai jurulatih di dalam PPT untuk mengajar berkenaan jaminan kualiti kepada kaki tangan di PPT. Okay. Sememangnya itulah yang kita harapkan, agar program ini bukan sahaja memberi manfaat kepada peserta dan juga dapat dimanfaatkan kepada kaki tangan PPT yang lain, agar masing-masing dapat membudayakan jaminan kualiti dalaman di PPT. Kita juga dalam perancangan untuk kumpulkan graduan alumni kepada CQA untuk sentiasa
seiring dengan maklumat MQA, so kita sentiasa update kepada MQA, so kita akan update dari semasa ke semasa lah. Itu hasrat kita akan datanglah. Kita kumpulkan semua graduan untuk sentiasa dapat perkembangan terkini berkenaan polisi, standard MQA lah. Kita akan ada dalam bentuk webinar dan sebagainya lah. So itu perancangan akan datanglah kepada graduan-graduan CQA. Baik, kita nampak ya begitu banyak impak-impak dalam menyertai program jaminan kualiti ini, seperti boleh melantik sebagai panel penilai MQA, tenaga pengajar MQA, juga dilantik mengetuai unit jaminan kualiti di PPT sendiri. Amat menarik ya. Jadi baiklah, Puan, pada tahun 2024 secara khususnya, mungkin para penonton nak tahu, ada yang berminat mungkin daripada PPT, bila dan di mana sesi-sesi program ini ditawarkan, khususnya pada tahun ini, Puan? Okey, terima kasih Balqis. Kalau kita boleh lihat yang seperti yang dipaparkan, untuk tahun 2024, kita masih mengekalkan untuk menawarkan 2 sesi bagi setiap tier. Yang mana tier 1, kita ada sesi 1 2024 pada 19 hingga 25 Februari yang baru selesai Ahad lepas ni. Di Mercure Hotel Putrajaya, dan tier 1 bagi sesi 2 kita akan adakan pada 19 hingga 25 Ogos di Kuching, Sarawak. Ini berdasarkan permintaan oleh PPT di sana lah. Tapi walaupun diadakan di Kuching, tiada halangan bagi PPT di Semenanjung untuk turut sama menyertai di sana ya. Yang mana program akan dijalankan pada bulan Ogos. Pendaftaran akan mula dibuka awal ya, 14 Jun hingga 26 Julai 2024. So kita minta PPT segeralah mendaftar pada tarikh yang kita buka, sebab selalu biasa last minute kan penyertaan. So kita minta once kita buka pada 14 Jun, PPT boleh segera mendaftar. Okey, itu untuk tier 1 lah. Bagi tier 2, kita akan adakan pada 24 Jun hingga 1 Julai bagi sesi 1, manakala bagi sesi 2 pada Oktober 2024. So ada 2 sesi. Sama juga kita buka 60 penyertaan berdasarkan senarai peserta yang telah lulus tier 1. Okey. Untuk tier 3, kita akan adakan pada Mac satu sesi pertama yang akan adakan minggu depan di Hotel Mercure Living Putrajaya, yang mana melibatkan 35 peserta yang telah lulus tier 2 sebelum ni. Dan juga bagi tier 3 sesi 2 kita akan adakan pada bulan September Oktober tahun ni bagi sesi 2. So itulah secara ringkasnya jadual pada tahun 2024, dan kita minta agar PPT yang peserta dari kalangan PPT yang belum calon peserta dalam PPT boleh mendaftar untuk tier 1, dan bagi peserta yang telah menyertai dan telah lulus tier 1 atau tier 2 boleh menyertai tier seterusnya yang kita tawarkan pada tarikh-tarikh yang berkenaan lah. Baik, seperti yang dipaparkan tadi, tier 1, tier 2, tier 3 untuk tahun ini ya. Kita dapat lihat untuk Februari dah tutup ya Puan? Ya, dah tutup dan dah berjalan, dah selesai. Dah selesai. Sekarang ni yang tinggal untuk pendaftaran 14 Jun. Jadi jangan lepaskan peluang kepada para penonton yang melihat rancangan Bicara Minda ini. Baik, seterusnya Puan, boleh Puan terangkan simulasi laluan pengajian program CQA. Mungkin para penonton nak tahulah macam mana dari tier 1 ke tier 2 ke tier 3. Macam mana flow dia kita kata. Itulah, kita pun selalu terima ada soalan daripada PPT yang kata berapa lama tempoh yang diperlukan untuk dia bergraduat kan. Kita pulang balik kepada PPT, terpulang kepada peserta. Sekiranya peserta lulus ke semua tier, kita bagi contoh lah kan, kalau peserta tu mendaftar menyertai pada program latihan Februari 2024 dan lulus, dia boleh terus ke tier 2 yang kita akan adakan pada Jun 2024 sebelum dan lulus, dan boleh menyertai program pada tier 3 bulan Oktober 2024, yang mana kita akan jemput kalau lulus tier 3 untuk menghadiri, untuk bergraduasi pada bulan November 2024. Ini kita akan rancang untuk adakan pada pertengahan ataupun penghujung November lah untuk majlis graduasi bagi kohort ketiga. Yang ketiga lah, graduan batch ketiga lah. Jadi begitulah simulasi laluan pengajian ya, bermula dari Februari 2024. Mungkin yang mendaftar pada bulan Februari tu insya-Allah lah bakal tak mustahil bakal graduate tahun ini. Baik. Jadi Puan, kita kira soalan yang terakhir ini, iaitu bagaimana mungkin para penonton nak tahulah bagaimana proses pendaftaran untuk menyertai program latihan ini, mungkin melalui borang ataupun dalam talian.
Okey. Terima kasih Balkis. Untuk pendaftaran, PPT boleh akses kepada kita punya portal MKTC www.mqa.gov.my/mktc seperti yang dipaparkan. Boleh pergi kepada laman web MQA. So boleh pergi kepada menu training for HCP, ada button untuk certified officer di situ. So bila kita buka pendaftaran, boleh mendaftar di situ. Okey, baik. Begitulah, sekarang semua senang ya, semua dalam talian saja buat pendaftaran. Jadi jangan lepaskan peluang kepada para penonton. Takut dah lambat nanti tutup. Betul. 14 Jun ya. Kena ingat 14 Jun ni. 14 Jun. Okey. Sebelum kita ke sesi penutup rancangan Bicara Minda, kita pergi ke sesi Q&A terlebih dahulu, mungkin daripada penonton-penonton Facebook Live bersama penonton. Mungkin ada persoalan yang bermain di Minda, berlegar-legar. Jadi jangan segan, jangan malu. Sila dropkan komen di ruangan komen section di Facebook Live. Baik, kita ada satu persoalan ya, Puan. Satu soalan, baik. Saya bacakan. Selain pegawai IQA di PPT, adakah pegawai atau kaki tangan lain boleh mengikuti program CQA ini untuk menambah ilmu lah atau pemahaman terhadap proses keperluan jaminan kualiti? Boleh ke orang lain? Seperti yang kita terangkan tadilah, kita open kepada yang pertama ni memang kita nak train pegawai jaminan kualiti. Tapi kita juga open kepada pegawai kaki tangan akademik lah, yang memang terlibat secara langsung dalam proses jaminan kualiti, sebab dia perlu menghasilkan penyediaan dokumen program yang kita bagi tahu tadi. Penilaian tugasan adalah berdasarkan penyediaan maklumat program dan juga penyediaan self review report. So kenalah dengan pegawai kalau kaki tangan dari bukan IQA tapi kaki tangan akademik pun sesuai untuk mengikuti program ni lah. Okey, baik. Jadi tertumpu kepada pegawai akademik lah ataupun pegawai-pegawai daripada unit jaminan kualiti sendiri daripada PPT lah. Jadi mungkin ada soalan lain Facebook? Okay, nampaknya satu soalan sahaja. Baik, jika begitu, sebelum kita melabuhkan tirainya, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung rancangan Bicara Minda. Saya pasti perkongsian maklumat ini boleh memberi informasi yang amat jelas mengenai topik utama kita iaitu CQA, memperkukuh kualiti dalaman PPT. Baik, ribuan terima kasih juga kepada panel jemputan kita, Puan Aklimah binti Kamarudin. Selaku panel sudi berkongsi maklumat yang lebih jelas. Maklumat ini kita bawakan khas istimewa dalam rancangan Bicara Minda, tak ada di platform lain ya. Okey, baik. Sebelum kita ke penutup, mungkin Puan Aklimah sendiri ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan kepada penonton. Silakan. Itulah akhir kata lah. Sebelum kita menutup, akhir kata harapan saya agar lebih ramai kaki tangan PPT boleh menyertai program CQA ini bagi memperkukuh dan membudayakan jaminan kualiti di PPT masing-masing lah. Dan dia bukan saja membudayakan jaminan kualiti dan seterusnya akan dapat memartabatkan kualiti pendidikan tinggi negara. Okey, dan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut, tak ada masalah berkenaan program CQA ini, tak ada masalah, boleh hubungi kami di MQATC, yang mana pegawai di MQATC akan sedia membantu tuan-puan lah. Okey, itu sahaja Bakis. Itu sahaja, baik. Terima kasih Puan. Baik, sebelum kita melaporkan cirainya, saya ingin berkongsi beberapa promosi program latihan jaminan kualiti di bawah MQATC. Public program akan berlangsung training for higher education provider bagi sesi 1 2024 yang bakal diadakan di Kuching, Sarawak. Menarik Puan. Kuching, Sarawak. Baik, pendaftaran dibuka 19 bulan 2 Februari 2024. Okey, pendaftaran sudah dibuka dan ditutup pada 1 April 2024. Jadi banyak masa lagi ni boleh berdaftar. Mana-mana yang berminat mungkin daripada PPT. Baik, sebarang maklumat lanjut boleh layari laman sesawang www.mqa.gov.my/mqatc. Boleh juga diajukan sebarang pertanyaan ke alamat email upjk.mqatc@mqa.gov.my. Jadi para penonton, jangan lupa juga follow, like dan subscribe Facebook rasmi MQA, dan kita juga ada channel YouTube MQA bagi mendapatkan segala informasi-informasi terkini berkaitan MQA.
Dan juga kepada tuan-puan yang mungkin terlepas program siaran langsung, boleh menonton siaran ulangan program di channel YouTube MQA. Baik, bagi para penonton yang ingin mengajukan soalan namun terlepas untuk sesi pada pagi ini, boleh juga ajukan kepada kita ada satu sistem iaitu sistem pengurusan dan pertanyaan aduan SPPA yang boleh dilayari di laman web www.mqa.gov.my. Oleh itu, di kesempatan ini, saya mewakili pihak agensi kelayakan Malaysia MQA ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang setia menunggu siaran langsung Bicara Minda pada hari ini. Sampai redup waktu, kita berjumpa lagi pada bulan hadapan sudah tentu dengan topik-topik yang lebih menarik dengan barisan wajah-wajah baru panel MQA. Terus kepada anda, stay tune. Baiklah, saya menyusun 10 jari, andai ada terkasar bahasa dan tersilap bicara. Terima kasih daripada saya, Balkis Afika Azman selaku moderator serta warga kerja pada pagi ini. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.